What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua chapter analisis 1074 yang mana aku percaya korang akan terlepas hint yang besar daripada Oda Sensei kalau korang tak tengok video ini sampai ke penghujungnya. Dalam video kita pada kali ini aku akan membincangkan maklumat-maklumat yang terdapat dalam chapter ini dengan lebih terperinci. Sememangnya terdapat beberapa perkara yang menarik untuk kita bincangkan. Antaranya termasuklah tentang siapakah pengkhianat yang kini berada bersama-sama dengan Straw Hats Pirate dalam interior dome tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang Oda telah berikan kepada kita semua. Selain itu, kita juga akan membincangkan tentang Vivi, Wapol dan juga Morgans yang berada kini di atas kapal World Economic News. Tapi sebelum itu, aku nak beritahu kepada korang, this video is brought to you by Honkai Star Rail. Hoyoverse, the maker of Genshin Impact, tidak lama lagi akan mengeluarkan game RPG mereka yang terbaru, Honkai Star Rail. Honkai Star Rail menampilkan dunia permainan yang boleh diterokai dengan unsur-unsur mitos dan legenda yang diadun ke dalam cerita sci-fi angkasa lepas. Honkai Star Rail is a free-to-play game and a cross-platform gameplay. Bermaksud, ia boleh diakses menggunakan phone ataupun PC dan data permainan boleh dikongsikan membuatkan anda boleh bermain pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Berteraskan turn-based gameplay, Honkai Star Rail ini amatlah mudah untuk dikuasai dan difahami. Bahkan anda juga dapat meneroka setiap penjuru alam bagi mencari peti harta atau dapat menikmati jalan cerita game ini yang berkisar tentang Interstellar Astra Express, terusnya menjelajah ke planet dan alam yang serba colourful ini. Dengan pertempuran yang menarik dan cara mengupgrade watak-watak di dalam Honkai Star Rail ini membenarkan kita untuk membina pasukan kita sendiri. Pada aku, game ini sangat-sangat menarik dan sesuai untuk kita yang minat anime. Sebab tengoklah karakter-karakter dalam game ini sangat-sangat kawaii. Macam karakter March 7, Herta dan banyak lagi watak-watak yang menunjukkan kemewahan reka bentuk dan grafik design yang serba tinggi. So guys, Honkai Star Rail is one to watch. Korang kena dapatkan segera game ini untuk merasai kesendiri keseronokan dan keasyikan game Honkai Star Rail ini. Jangan ketinggalan untuk pra-register melalui link di ruangan deskripsi atau pin komen, atau korang boleh scan QR code di sini dan berpeluang untuk mendapat 20 pulse secara percuma. Get Honkai Star Rail today. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Perkara pertama yang kita akan bincangkan adalah tentang Pacifista Mark III yang baru sahaja diperkenalkan kepada kita semua. Sebenarnya dalam kita tak sedar, nama Mark III ini mempunyai banyak makna tersirat yang boleh memberi petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan misteri-misteri yang terdapat dalam chapter pada kali ini. And believe me guys, korang pun mungkin tak perasan apa yang akan aku sampaikan kepada korang selepas ini. Berdasarkan kajian aku, Mark III might refer to suit Iron Man ketiga yang merupakan sebuah armor dengan teknologi yang lebih upgrade dan ciri yang lebih maju yang bahkan mengatasi kemampuan predesernya. Dan armor Mark III ini telah musnah ketika serangan teroris yang berlaku di Malibu Mansion. So di sini dengan mengambil isi tersurat atau perkara yang jelas, memang Mark III dalam chapter 1074 juga merujuk kepada Pacifista yang lebih upgrade. Sebab dalam chapter ini juga kita boleh tengok yang salah seorang ejen Cyberpol mengatakan Mark III adalah Pacifista yang bahkan lebih upgrade daripada Pacifista yang hadir ketika di Marineford War dulu. Jadi memang jelas lah kan. Cuma sejauh mana rujukan Mark III untuk Pacifista ini dengan Iron Man Mark III belum lagi dapat kita kaitkan, melainkan nama yang sama. Dan sekiranya benar rujukan tersebut adalah sama, jadi berkemungkinan jalan cerita untuk Pacifista ini juga akan ada kaitannya sedikit sebanyak palitan dengan suit Iron Man tersebut. Iaitu yang pertama, kesemua 50 Pacifista ini akan musnah disebabkan serangan Marine, seperti mana yang berlaku kepada Mark III Iron Man yang musnah akibat serangan teroris. Dan begitu juga dengan model baharu akan muncul iaitu Mark IV dalam Iron Man
berkemungkinan setelah ini kita bakal melihat model Pacifista dengan model Mark IV dan seterusnya. So guys, inilah dia part tersirat yang aku cakap korang semua mungkin tak perasan tadi tu. First of all, aku minta maaf mungkin kalau ada yang kurang senang dengan rujukan aku ini, but it just sebuah kebarangkalian. Okay, bila aku search pasal Mark III, so dia keluar pasal Bible Mark chapter 3 tau. So sebab utama kenapa aku kaitkan Pacifista Mark III yang memiliki rupa kuma dengan Mark chapter 3 daripada Bible ini adalah kerana kita sendiri dapat tengok sejak daripada 20 tahun lepas lagi dalam chapter yang ke-232 yang telah dikeluarkan pada tanggal 20 April 2003 pada saat Oda mula-mula memperkenalkan kepada kita semua watak Bartholomew Kuma. Watak Kuma ini ditunjukkan sedang memeluk erat sebuah kitab Bible bersama-sama dengannya. Korang semua ingat lagi tak? Sekiranya ini betul-betul dah dirancang oleh Oda, maka ini sememangnya membuktikan bahawa Oda is really the master of foreshadowing. 20 tahun lepas tu saudara, Masya Allah. Kita juga boleh tengok sebelum-sebelum ni Oda banyak mengambil rujukan dari mitologi-mitologi agama tertentu macam Nordic mythology, Greek mythology, Japanese mythology, Chinese mythology dan sebagainya. Dan karakter dengan tempat-tempat dalam siri One Piece ni juga ada banyak diambil oleh Oda dari latar tempat dan latar masyarakat yang ada dalam dunia sebenar. So perkara ini tidak menolak kemungkinan bahawa Oda mengambil jalan cerita Mark chapter 3 dalam Bible. Jadi aku juga ada terjumpa Mark III ini dalam Google yang referring to Mark chapter 3 yang menceritakan bagaimana Jesus dimusuhi dan dibenci oleh kerana kemampuan merawatnya. Ada sebuah kaum yang dikenali sebagai Farisi yang merancang untuk membunuh Jesus dan telah cuba meyakinkan puak Herodian yang merupakan penyokong kepada raja pada zaman tersebut. Si Farisi ini sengaja membawa seorang yang berpenyakit pada hari Sabat untuk Jesus merawatnya. Padahal pada pandangan Farisi, hari Sabat tidak dibenarkan sebarang rawatan, sedangkan Jesus mengatakan bahawa pada hari Sabat dibenarkan untuk melakukan kebaikan dan berehat. Mereka-mereka yang berjaya disembuhkan oleh Jesus mula menjadi pengikut Jesus dan bilangannya menjadi semakin ramai. Dan apabila bilangannya menjadi semakin ramai, Jesus risau ada di kalangan mereka merupakan perusuh. Jadi Jesus telah membentuk satu pasukan dengan bilangan 12 orang untuk ke atas bukit. Dan 12 orang ini akhirnya dikenali sebagai The 12 Apostle atau 12 Rasul. Dan Jesus mengajar mereka kaedah merawat, menghalau jin dan cara berdakwah. Namun dari kalangan 12 orang ini, ada seorang yang menjadi musuh dalam selimut yang bernama Judas Iskariot. Kemudian kumpulan Farisi ini telah memfitnah Jesus, mengatakan bahawa kaedah rawatan Jesus adalah menggunakan bantuan syaitan. Namun Jesus telah mengatakan perkara yang sebenarnya dan berjaya memulihkan fitnah tersebut. Jadi dari kisah Mark III ini, sekiranya Oda mengambil tajuk Mark III dengan rujukan kisah ini, pada aku ada sedikit sebanyak persamaan, iaitu rujukan Vegapunk. Walaupun setakat ini kita belum ditunjukkan dengan Vegapunk yang memulihkan penyakit, namun hakikatnya Vegapunk merupakan seorang yang bergelar Dr. Vegapunk. Maksud aku macam ni, mungkin inilah sebab kenapa Oda memberikan julukan doktor kepada Vegapunk, walaupun boleh kita katakan yang Vegapunk ini selayaknya digelar sebagai seorang profesor berdasarkan jumlah ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seperti mana Clover yang dijuluki dengan gelaran sebagai Profesor Clover. Tapi Oda tak gelarkan Vegapunk ni sebagai profesor pula kan? Mungkin untuk mengaitkan doktor tersebut dengan kemampuan berubat yang dimiliki oleh Jesus dalam Mark chapter 3 ini. Selain itu, kita juga boleh melihat hasil eksperimennya itu berjaya menghasilkan kehidupan seperti yang kita boleh tengok pada Pacifista. Dan kita juga pernah tengok Mechanical Sea Beast yang berada di persisiran yang menjadi sumber pertahanan bagi Pulau Egghead Island. Yes, mungkin ada antara korang yang terfikir bahawa satelit Vegapunk tu ada 6 je, bukan 12 pun. Tapi macam mana kalau 12 individu yang dijadikan oleh Oda itu bukan merujuk kepada 6 satelit Vegapunk sahaja, akan tetapi 12 orang itu dikira dengan setiap rekaan Vegapunk. Maksud aku macam ni, 12 orang itu adalah Shaka, Atlas, Lilith, York, Edison, Pythagoras, Sentomaru, Stussy, Seraphim, Pacifista, si Beast Mechanized dan juga robot gergasi Vegaforce 01. Yalah, kalau kita perhatikan balik, kesemua 12 nama yang telah aku sebutkan tadi sememangnya dilantik oleh Vegapunk sendiri untuk melindungi Pulau Egghead Island. Cumanya Seraphim dan Pacifista tu aku kira sebagai satu individu sebab after all setiap Seraphim mempunyai setting yang sama dan begitu juga dengan Pacifista. Manakala aku asingkan Satellite pula sebab setiap mereka mempunyai setting yang berbeza, yakni Logic, Evil, Desire, Wisdom, Flare dan Wrath. Itu pun sekiranya rujukan tajuk Mark III ini, perkara tersiratnya diambil rujukan daripada Mark chapter 3 dari Bible ini. Yang ketiga pula adalah dalam kisah Mark chapter 3, kita boleh melihat bahawa terdapatnya seorang pengkhianat dalam kalangan The 12 tersebut yang membawa kemungkinan bahawa terdapat juga pengkhianat dalam aliansi Vegapunk ini sendiri, sama ada dari kalangan satelitnya ataupun pekerja-pekerjanya. Sebab kita boleh tengok yang Pythagoras telah diserang secara sembunyi-sembunyi. Dan menariknya, dari tuduhan aku yang sebelum ini adalah Shaka lah yang mengkhianati Vegapunk. Dan
Dan dalam chapter ini seolah-olah Oda menunjukkan lagi hint tersebut, sebab Pythagoras sebelumnya berada di aras ketiga menara C. Kemudian Shaka mengarahkan Pythagoras untuk pergi ke satu tempat yang tidak didedahkan dalam dialog di sini. I see. The next try, yang membuatkan kita semakin mengesyaki Shaka. Dan ketika Pythagoras ke sanalah, dia telah pun diserang. Dan kita juga boleh tengok dalam scene ini, Luffy menjadi begitu marah kepada Shaka kerana tidak memberitahunya lebih awal, kerana segala-galanya boleh dipantau melalui CCTV. Sedangkan kita boleh tengok yang Luffy hampir mati dah kat situ sebab ke hulu ke hilir cari Bonnie kan. Yang membawa kemungkinan bahawa Shaka sengaja membuatkan Luffy letih dengan suit egghead dan kasut egghead yang special itu, sengaja membiarkan Luffy kepenatan. Dan seterusnya kita boleh tengok dekat sini ada dua monitor yang tidak berfungsi, dan Shaka kemudiannya akan menghantar beberapa lagi satelit untuk mencari Vegapunk, yang berkemungkinan Shaka akan menghantar satelit-satelit ini ke dalam perangkapnya. Dalam chapter ini kita boleh tengok hanya 2 orang sahaja kru Mugiwara yang tidak memakai suit SSG, yang berkemungkinan semua yang pakai suit SSG termasuklah Luffy dan juga Zoro akan ditawan, membuatkan hanya Jinbei dan Sanji sahaja lepas ini yang akan menjadi penyelamat untuk Mugiwara kru. Kemudian pada panel Sentomaru, kita juga dapat melihat dari dialognya bahawa dia dapat merasakan sesuatu yang tidak kena telah berlaku. Dan sebagaimana Sentomaru telah mendapat panggilan daripada Marine, berkemungkinan begitu jugalah Shaka. Dan yang lebih menarik di sini adalah Oda macam sengaja highlight Kaku dan Lucci di sini, seolah-olah mereka berdua sekiranya mahu bila-bila masa sahaja dapat bertindak. So guys, what is your opinion? Aku ada juga melihat sebuah teori menarik daripada Tamagon Park yang mengatakan bahawa Pythagoras itu sendiri yang merupakan seorang pengkhianat, dan sebenarnya panel yang meletupkan sebuah letupan yang kita sangkakan suatu serangan ke atas Pythagoras itu sebenarnya adalah serangan yang telah dilakukan oleh Pythagoras itu sendiri terhadap watak yang berada di sana. Ini dikatakan demikian kerana watak Pythagoras ini sering kali dilukiskan oleh Oda mempunyai mata yang melirik ke kiri, yang mana pattern yang sama telah digunakan oleh Oda kepada 2 orang pengkhianat besar dalam dunia One Piece sebelum ini, iaitu Kurozumi Kanjuro dan juga Scratchman Apo dalam lukisan cover page chapter One Piece. Benda ni pun masuk akal juga sebenarnya. What a nice theory from Tamagon Park. Tapi suspek kita tidak berhenti pada 2 orang itu sahaja guys. Ada seorang lagi suspek yang mempunyai kemampuan paling besar untuk melakukan pengkhianatan ini, dan watak tersebut tak lain dan tak bukan adalah the real Dr. Vegapunk Stella itu sendiri. Kerana aku masukkan Vegapunk sendiri ke dalam senarai suspek kita pada kali ini adalah kerana Vegapunk lah yang mempunyai motif paling kukuh untuk melakukan perkara tersebut. Kalau pasal motif Shaka, aku masih lagi berpegang dengan teori yang aku dah share dekat korang semua sebelum ini, iaitu menggantikan tempat the real Vegapunk, which is Shaka ingin menggantikan tempat dia menjadi Stella. Untuk Pythagoras pula, aku tak nampak lagi apa motif dia. Akan tetapi untuk Vegapunk pula, aku melihat bahawa motif dia menghapuskan satelit dia ini adalah untuk menutup rahsia yang mungkin akan dilihat oleh Bonnie dalam memori Kuma. Maksud aku macam ni, mungkin dalam memori Kuma itu ada sebuah rahsia yang menunjukkan rupa sebenar Vegapunk ini. Mungkin Vegapunk sebenarnya seorang yang zalim dan perkara tersebut tersimpan dalam memori milik Kuma. So memandangkan Bonnie telah pun menolak Vegapunk keluar daripada Nikyu Room dan juga pintu bilik tersebut telah pun ditutup, maka kerana risau akan rahsia sebenar Vegapunk akan terbongkar, maka Vegapunk telah mengambil keputusan untuk bertindak dengan menghapuskan satelit-satelitnya supaya rahsia tersebut tidak terbongkar. Ialah sebabnya maklumat yang dimiliki oleh setiap satelit ini akan synchronize dengan Vegapunk yang asli sekali setiap hari. So kalaulah Vegapunk ada memikirkan tentang rahsia tersebut dan perkara itu synchronize dengan kesemua satelit, maka ada kebarangkalian untuk salah seorang daripada satelit tersebut terbocorkan rahsia itu secara tidak sengaja. Kita sendiri dapat tengok yang setiap satelit ini, diorang punya percakapan tu ikut suka hati diorang je kan. Ataupun macam mana kalau rahsia tersebut diceritakan oleh Shaka kepada mereka semua secara tidak sengaja, seperti mana Shaka menceritakan tentang rahsia Void Sentry kepada Straw Hats Pirate sebelum ini. Maka untuk mengelakkan perkara tersebut, Vegapunk mengambil keputusan untuk menghapuskan setiap satelit dia sebelum ada yang terbocorkan rahsia tersebut. Mungkin ada antara korang yang menganggap bahawa merosakkan satelit ini merupakan satu kehilangan bagi Vegapunk kan. Aku pun fikir macam tu juga pada awalnya. Tapi kalau korang teliti balik chapter ini, korang akan nampak satu panel yang menunjukkan kesemua satelit dan Straw Hats Pirate yang berada di dalam control room. Dan dalam panel tersebut, Edison memberitahu bahawa setiap satelit ini ada spare parts mereka yang tersendiri. So kalau Vegapunk rosakkan satelit dia pun, dia boleh je nak baiki balik mereka semua ni. Seperti mana Atlas yang telah rosak teruk sebelum ini telah pun dibaiki. Vegapunk ni juga mempunyai kemampuan
kemampuan untuk teleport daripada satu tempat ke tempat yang lain dengan pantas. Tengoklah macam mana dia naik ke control room daripada tempat robot ancient gegasi tu dalam sekelip mata, sampai Frankie pun terkejut dengan perkara tersebut kan. So dengan kemampuan ini, Vegapunk mampu untuk mengelak daripada dikesan oleh Snell's camera yang terdapat di pulau itu. Kalau macam tu, kenapa Vegapunk tak hapuskan je Bonnie tu kan? Well, possibly sebab dia sayang akan Bonnie, memandangkan dia kenal Bonnie ni daripada kecil lagi. Tengoklah macam mana dia bersungguh-sungguh untuk rawat Bonnie bila Bonnie berpura-pura sakit kan. Mungkin dia mampu untuk meminta Bonnie simpan rahsia ini dengan cara menawarkan untuk membaiki semula ayah Bonnie itu. So dia tidak perlu untuk menghapuskan Bonnie. Satu lagi, korang tengok tak cerita Knife Out Glass Onion? Kalau korang tak tengok lagi, cerita ni basically mempunyai jalan yang sama dengan apa yang sedang berlaku dekat Egghead Island sekarang ini, which is dalam chapter 1074 ni. So kalaulah Oda menonton filem ini dan dia mengambil inspirasi daripada filem kedua bagi Knife Out ini, maka Vegapunk lah yang merupakan pengkhianat dalam Egghead Island ini. Macam yang aku pernah bagi tahu dekat korang semua, Vegapunk ini sememangnya merupakan seorang yang pentingkan diri. So kalau Vegapunk dapat menyelamatkan diri dia dengan memberikan Straw Hats Pirate kepada World Government sebagai ganti pun, perkara itu tidak mustahil untuk berlaku. Perkara yang seterusnya yang aku nak bincangkan dengan korang semua pula adalah tentang Bubble Shield yang telah pun digunakan oleh Pacifista Mark III. Ialah daya tahan yang dimiliki oleh Bubble Shield ini sangatlah luar biasa, dan ianya bahkan diiktiraf oleh ejen-ejen Cyberpol yang berada di sana. Padahal ejen Cyberpol ni merupakan ejen elite World Government kot. So mesti senjata yang digunakan oleh mereka juga berada pada tahap yang lebih hebat daripada senjata-senjata yang biasa. But still, ianya tidak mampu untuk menembusi Bubble Shield tersebut, walaupun serangan yang dilakukan itu adalah pada jarak yang sangat dekat. Macam mana yang kita semua sedia maklum, Vegapunk seringkali memasukkan unsur-unsur bagi Devil Fruit ke dalam rekaan dia ini. Contohnya kita dapat tengok yang Seraphim mempunyai kemampuan buah iblis, dan bahkan Pacifista yang lama juga mampu untuk menghasilkan laser beam yang persis dengan kemampuan milik buah iblis Kizaru. So untuk Bubble Shield ini pula diinspirasikan daripada Devil Fruit apa ya? Kita semua dapat lihat yang dunia One Piece ini sememangnya telah ditunjukkan beberapa buah iblis yang mempunyai elemen air, seperti mana buah iblis Hiei Nomi milik Aokiji Kuzan, Yuki Nomi milik Monet, Sui Nomi milik Senior Pink, Numa Nomi milik Karibu, dan juga Awa Nomi milik Khalifa. So mungkinkah Vegapunk ini sebenarnya bukan sahaja mampu untuk mengklonkan buah iblis daripada lineage factor penggunanya, bahkan Vegapunk juga mampu untuk hybridkan formula buah iblis tersebut bagi menghasilkan satu kemampuan buah iblis yang baru. Maksud aku, buih yang dihasilkan oleh Mark III itu kelihatan seperti kemampuan untuk menghasilkan buih daripada sabun, seperti mana kemampuan buah iblis Awa Nomi milik Khalifa. Akan tetapi buih itu dilihat teguh dan kukuh seperti sebongkah ais daripada buah iblis yang dimiliki oleh Aokiji Kuzan pula kan. Ataupun berkemungkinan Bubble Shield ini bukanlah kemampuan yang terhasil daripada kuasa buah iblis, akan tetapi ianya merupakan buih yang terhasil daripada resin pokok Yarukiman mangrove yang seringkali digunakan untuk melapisi kapal-kapal yang ingin berlayar menuju ke Fishman Island. Buih yang dihasilkan oleh resin ini sememangnya bertujuan untuk menahan tekanan air yang tinggi di dasar lautan Red Line. So mungkin Vegapunk telah pun improvise buih tersebut dengan menambahkan keanjalan dan keteguhannya untuk dijadikan sebagai sebuah shield yang luar biasa. Macam mana pula menurut kalian, geng? Please drop your comment down below. Selain itu, antara perkara menarik yang Oda sajikan kepada kita semua dalam chapter pada kali ini pula adalah tentang Water 7 dan juga Iceberg Sun. Mungkin part ni dilihat sebagai satu perkara kecil sahaja, tapi the fact that World Government kini sedang cuba untuk memadamkan sejarah Void Century dan Water 7 sememangnya ada kaitan dengan Pluton yang merupakan senjata kuno daripada zaman Void Century, maka tidak mustahil sekiranya kini Water 7 dan juga Iceberg sedang diincar oleh the World Government sekali lagi, ataupun telah pun berjaya diberkas. Yelah, kalau Pulau Sphinx yang tak ada apa-apa tu pun berin sibuk nak kacau, ini kan pula pulau yang dikatakan merupakan warisan turun-temurun pembuat kapal yang ada kaitannya dengan senjata kuno Pluton. Dan bagi aku juga ianya menjadi lebih menarik apabila Vivi juga turut disorotkan dalam chapter pada kali ini. Yalah, sebabnya kalau kita tengok dekat dalam storyline, Arabasta juga merupakan sebuah kerajaan yang ada kaitannya dengan the ancient weapon Pluton kan. So berkemungkinan kita akan mendapat pendedahan tentang Pluton dalam masa yang terdekat ini. Kemudian perkara yang terakhir untuk kita bincangkan bersama pula adalah tentang Sin Wapol, Vivi dan Morgans yang kini sedang berada di dalam kapal WE News. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh si Wapol ni sampai dia menjadi
menjadi buruan kepada world government kan? Well, aku berpendapat yang sebab kenapa Wapol ini diburu oleh the world government adalah kerana dia menyaksikan perkara sebenar yang telah berlaku ke atas King Nefertari Cobra. Korang semua ingat lagi tak dalam chapter yang ke-956 dahulunya, Wapol lah orang yang telah menghubungi Morgans untuk melaporkan tentang berita tergempar yang telah berlaku semasa persidangan Reverie. Kemudian berita yang telah dihasilkan oleh Morgans itu memberitahu tentang kematian King Nefertari Cobra, kehilangan Vivi dan juga Sabo yang dikatakan telah membunuh Nefertari Cobra. So aku percaya yang berita itulah yang dikongsikan oleh Wapol kepada Morgans dan memandangkan dia merupakan saksi kepada kejadian sebenar yang telah berlaku, maka sebab itulah dia kini juga menjadi buruan kepada the world government. Yes, memang dalam berita tu bagi tahu yang Sabo yang bunuh Cobra, akan tetapi akhirnya dalam chapter pada kali ini Oda menunjukkan kepada kita macam mana cara Morgans menghasilkan berita untuk membodek world government, iaitu dengan cara meletakkan kesalahan yang dilakukan oleh world government ke atas penjenayah yang paling berpengaruh yang berada di sana. Tengoklah macam mana Morgan nak salahkan Luffy atas perkara yang dilakukan oleh world government ke atas Vegapunk. So possibly perkara yang sama juga Morgans lakukan kepada Sabo apabila world government membunuh King Cobra semasa persidangan Reverie. Cumanya mesti korang terfikir juga kan, kenapa pula si Morgans ni nak melindungi Vivi pula, padahal dia ni lebih menyokong world government kan? Patut dia serahkan je lah Vivi kepada world government. Untuk part ni aku pun tertanya-tanya juga sebenarnya, tapi aku berpendapat yang Oda tunjukkan benda ni kepada kita semua adalah untuk menunjukkan yang Morgans ni sebenarnya bukan berpihak kepada world government pun. Cumanya dia buat berita ni semua hanyalah untuk mendapatkan keuntungan sahaja. Sebab tu dia tak serahkan Vivi dekat world government. Sebab kalau dia serahkan pun, dia bukannya dapat apa-apa pun kan. So lagi menarik sekiranya dia bawa Vivi ke tempat Straw Hats Pirate, dan bila Vivi bersama dengan Straw Hats Pirate nanti, dia boleh bawa keluar satu lagi berita yang lagi tergempar, iaitu Straw Hats Pirate kini menculik Vivi. Kan menarik tajuknya itu kan. Dan perkara yang paling menarik adalah kita didedahkan bahawa Morgans lah sebenarnya yang menyebabkan dunia One Piece ini menjadi huru-hara dengan berita yang dihasilkan olehnya itu. Sebenarnya sejak dari zaman Roger lagi dia dah buat benda ni. Dialah yang memberikan gelaran Pirate King kepada Goldie Roger dan menyebarkan berita tentang penemuan One Piece. Dialah juga orang yang memberi gelaran kepada Fifth Emperor kepada Luffy selepas Whole Cake Island Arc, dan dialah juga bahkan orang yang telah pun menyebarkan berita dan poster tentang gear Fifth Luffy yang menyebabkan Gorosei tak sedap duduk dibuatnya. So yes, after all, Morgans lah sebenarnya watak yang menyebabkan dunia One Piece menjadi huru-hara dengan sebab berita-berita yang disebarkan olehnya ke seantero dunia One Piece. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi